berlaku semalam. Hari ini masuk hari ke-5 pelaksanaan GST. Ramai yang dah bersuara di media sosial, di laman-laman sosial berkenaan pelaksanaannya, dan Edwin pun ada pengalaman. Ada pengalaman. Ada message tapi tak bawa. Betul. Tapi sebelum tu Ismail, kita saksikan dulu antara reaksi masyarakat di negeri Sabah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan GST. Saksikan. Cukai barang dan perkhidmatan GST dilaksanakan sejak 1 April lalu bagi menggantikan sistem cukai sedia ada iaitu cukai jualan dan perkhidmatan SST. Hari pertama pelaksanaannya, pelbagai aduan orang awam dihantar kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Sabah dan Kastam Diraja Malaysia Sabah. Kedua-dua agensi berkenaan melakukan pemantauan di sekitar Kota Kinabalu bagi memastikan tiada peniaga yang mengambil kesempatan. GST memberi kesedaran kepada pengguna akan hak-hak mereka sebagai pengguna dan rata-rata aduan yang diterima setakat 3 hari pelaksanaannya adalah 90 aduan. Pengguna sudah mula sedar benda-benda macam ni. Itu yang paling penting. So kita minta media untuk hebahkan bagi orang supaya ada nampak yang pelik sikit mengenai harga, mengenai timbang sukar, mengenai kepenggunaan tidak puas hati, itu begitu kami. Namun masih terdapat segelintir peniaga masih kurang memahami apa itu GST dan cara pelaksanaannya sehingga mengenakan cukai berganda kepada pengguna. Peniaga yang lain mahu PPDN KK sentiasa membuat pemantauan. Pada pendapat saya, apa yang saya faham tentang GST ini cukai kerajaan terhadap peniaga, penjajah semualah. Dan saya rasa ada satu kebaikan jugalah untuk GST yang kerajaan bagi ni, kerajaan buat apa semua. Soal GST ni soal itu apa ya? Cukai barang dan perkhidmatan lah. Yang untuk kerajaan punya lah. Tinjauan kru RTM di sekitar bandar Kota Kinabalu mendapati orang awam masih lagi melakukan aktiviti pembelian barang, keperluan di pasaraya berhampiran, akan tetapi pada kali ini mereka lebih berjimat cermat dan membeli barangan yang benar-benar diperlukan sahaja. Diharap sistem percukaian ini tidaklah para peniaga sesuka hati menaikkan barang. Diharap pihak yang berkenaan terus memantau kerana ada pihak yang mengambil kesempatan di atas GST ini. Saya sebagai pengguna ingin memberi pendapatlah sedikit berkenaan dengan GST ni. Apabila diimplementkan GST ni, cuma saya berharap agar pihak kerajaan buat pemantauan lah supaya tidak ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan yang menaikkan harga-harga barang sesuka hati. Walau apapun yang diperkatakan mengenai GST, tapi GST mampu membantu memperluaskan asas percukai negara, memastikan negara mempunyai sistem cukai yang lebih berdaya tahan serta memperbaiki pematuhan dalam urusan kutipan cukai kerajaan. Itu antara reaksi yang kita dapat saksikan di negeri Sabah. Dan kalau kita tinjau pula di laman sosial seperti Twitter dengan hashtag GST, ramai yang mengungsikan ataupun memberi reaksi berkenaan dengan GST ini. Dan kalau anda dapat saksikan juga bukan sahaja di Twitter, di Facebook juga ada muat naik gambar resit untuk membuktikan bahawa GST itu ada, dan ada juga yang beri aduan berkenaan dengan GST. Ada kedai yang tidak mendaftar GST tapi mengenakan sistem percukaian ini. Itu berkenaan dengan reaksi orang ramai. Dan ada juga kedai ataupun syarikat penjualan beli belah ni mengambil kesempatan ini untuk melariskan penjualan mereka dengan menyatakan tiada GST dikenakan, dan itu merupakan salah satu yang boleh menarik orang ramai datang membeli belah. Okey, untuk hari ini bercerita berkenaan GST, kita bersama dengan pegawai bersama kita di studio ketika ini, iaitu Encik siapa Ismail?
Encik Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia. Tadi Edwin dah ada kongsi berkenaan apa yang dipaparkan di laman Twitter #GST-nya. Kita nak bersama dengan orang yang orang yang tepat lah kita boleh tanyakan berkenaan kekeliruan kiraan kadar GST ni. Assalamualaikum Encik Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia. Terima kasih sebab datang ke Set Selamat Malaysia. Mungkin kalau boleh kita kongsikan berkenaan kekeliruan ini, apa yang berlaku. Ada peniaga yang sebelum GST pun dah mula menaikkan harga barang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya bagi pihak Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia ingin mengucapkan salam takziah lah kepada pemimpin-pemimpin kita yang terkorban dalam naas helikopter tu. Okey, berbalik kepada GST ni, dari segi kekeliruan, dari segi kenaikan harga barang. Saya share saya punya pengalaman semasa saya naik teksi ke TV station. Ada pemandu teksi ni kata dulu saya beli mineral water harga dia RM1.20 sebelum GST. Sekarang saya pergi ke kedai yang sama, beli mineral water yang sama, air mineral yang sama, harga dia RM1.60 campur 6% GST, dia jadi RM1.70. Kalau kita tengok dari segi kenaikan harga dari segi air mineral yang biasa kita duk minum apa semua ni, dia punya kadar kenaikan itu sebanyak 50 sen. Dulu RM1.20, sekarang RM1.50. Dia naik sampai 42% warna air mineral ni. Kalau kita tengok dari segi apa harga yang sepatutnya, kalau kita tengok harga mineral tu dulu RM1.20, dalam era GST kalau dinaikkan 6%, dia akan jadi RM1 lebih kurang RM1.27. Dan kalau kita tengok, kita selalu dia ada rounding up kan, dia bundarkan apa semua, dia jadi RM1.30. Kalau tengok dari segi itu, kenaikan sebanyak 0.07 sen ataupun dia lebih kurang 10 sen, dia sepatutnya mengalami kenaikan lebih kurang 6% atau 8% lah, disebabkan dia rounding up tu. Jadi benda-benda macam ni memang berlaku. Sebab apa yang berlaku, peniaga-peniaga mengambil kesempatan daripada pelaksanaan GST ni dengan menaikkan harga barang. Kita tengok contoh yang air mineral tadilah. Sebab dia naik sampai 42%. Sepatutnya cuma 6%, 8% kan. Saya bagi contoh yang kedua lah. Macam saya beli wrapping paper, kertas pembalut kan. Dulu saya beli harga dia RM1.50, kedai yang sama, wrapping paper yang sama, RM1.50. Sekarang saya pergi lagi sekali, masa dalam GST tu, dia letakkan harga RM1.70, campur 6% GST jadi RM1.80. So bermakna dulu RM1.50, sekarang harga RM1.80 termasuk GST mengalami kenaikan 30 sen. Bermakna dia naik sampai 20%. Harga yang sepatutnya adalah yang RM1.50 tu, harga sepatutnya lebih kurang RM1.59 atau RM1.60, mengalami kenaikan lebih kurang 10 sen. Jadi apa yang berlaku sekarang, kita tengok lagi sekali dalam keadaan kedua ni, memang peniaga ni naikkan harga sampai melebihi kadar 6%. Kan? Kalau saya boleh bagi lagi satu contoh macam telefon kan, telefon bimbit. 2 minggu sebelum GST dilaksanakan, ada syarikat-syarikat telefon ni menaikkan harga sebanyak RM200. Jadi benda-benda semua ni berlaku, kenaikan melebihi daripada apa yang sepatutnya. Sebab tu saya rasa macam NT pencatutan yang oleh pihak KPD-NKK ni perlu ambil tindakan terhadap peniaga-peniaga macam ni seumpamanya. Namun isunya sekarang ini adalah kekeliruan yang dihadapi pembeli ataupun pengguna sendiri. Sebab dalam riset dinyatakan ada setengah kedai itu dia tidak mengenakan GST ataupun dia menanggung GST tersebut. Tapi dalam riset dinyatakan ada GST. Jadi ini sebenarnya menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pembeli ini. Jadi mungkin dari pihak Encik sendirilah berkenaan dengan kekeliruan ini, macam mana sebenarnya kita nak atasi supaya mereka tahu bahawa GST tersebut adalah seperti demikian? Okey. Pertama sekali, kita sebagai pengguna, bila kita masuk ke kedai, perkara yang pertama kita kena tahu sama ada kedai itu boleh charge GST atau tak. Itu perkara yang pertama sekali. Sebab tu ada setengah-setengah kedai memang ada dipaparkan stiker di belakang kedai itu bertanya tentang sama ada kedai itu boleh charge GST ke tak. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita tengok dalam isu mekanisme
charge GST ni, ada dua cara untuk nak buat. Satu, kita letak harga barang tu dan tambah 6%, kita panggil GST eksklusif. Bermakna barang tu katalah RM100 campur RM6. Bermakna RM106. Tapi ada juga kedai-kedai yang dipanggil sebagai mekanisme GST inklusif. Bermakna dah termasuk. Apa yang berlaku, harga barang tu RM100 tapi dah dimasukkan GST di dalam tu. Maknanya dia panggil GST inklusif. Kebiasaannya kes-kes yang macam ni, peniaga tu diserap kos GST ni. Saya bagi contoh, saya tak merokok lah. Saya bagi contoh macam Dunhill. Kan, dulu harga sebelum GST RM13.50 sekotak. Tapi harga selepas GST RM14. Kedai Musla letak kan. Kalau kita tengok betul-betul, harga, kalau kita tengok RM13.50, campur 6% GST, harga sekotak rokok tu sepatutnya RM14.31. Tapi dijual dengan harga RM14. Ini berlaku sebab kedai tu, apa yang dia orang buat, dia serap dari segi kos GST itu disebabkan oleh pemansuhan kan, SST apa semua kan, dan disebabkan oleh dia boleh claim balik dia punya input tax apa semua. Jadi dari segi penjimatan dari segi kos perniagaan tu diterjemahkan dari segi harga yang lebih murah, tak sampai 6%. Kita juga ada buku panduan harga pengguna yang boleh kita kongsikan kat sini. Ada buku ini dibagikan pada mengikut zon tengah, zon selatan, Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Ini boleh menjadi panduan daripada pengguna buku pengguna ni. Tapi sebelum tu kita nak tinjau bersama dengan Dia, rakan kita Dia, nak tinjau harga barang di pasar sekitar Lembah Kelang. Silakan Dia. Tugas di studio pada 1 April 2015, baru-baru ini pelaksanaan GST telah pun dilaksanakan secara rasminya di seluruh negara, dan saya kini berada di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur untuk membuat sedikit tinjauan harga. Adakah ianya masih kekal harganya ataupun peniaga-peniaga sudah pun menaikkan sedikit harga, dan kita juga akan cuba untuk dapatkan pendapat orang awam mengenai perbezaan harga bahan basah di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya pada abang, apakah perbezaan bahan mentah yang berada di sekitar sini? Adakah ianya masih kekal harganya ataupun ada kenaikan yang setelah pelaksanaan GST ni? Di pasar kering ni kita beli bahan-bahan runcit untuk makanan. Tak nampak perbezaan harga secara ketara. Walaupun ada GST, saya rasa tidak membebankan dari segi pengguna, khususnya bila kita membeli barang-barang untuk keperluan masakan kita lah. Sudah pasti dengan harapan yang cukai ini pelaksanaannya dibuat dengan teratur dan betul lah. Tidak ada peniaga yang ambil peluang mengutip cukai yang sepatutnya dia tak kutip dan sebagainya. Baik, terima kasih di atas pendapat Bang sebentar tadi. Baik, itu antara pendapat yang diberikan oleh salah seorang daripada pembeli di sini, dan kita juga akan bawakan anda beberapa lagi pendapat. Jadi jom ikut saya. Hai. Okey, boleh kongsikan apa pendapat Samantha mengenai perbezaan harga selepas dan sebelum? Sebenarnya saya jarang ke supermarket sebab saya shop in mall, supermarket mall. Tapi apa yang saya tengok sebelum dan selepas memang ada perbezaan, especially those import items. I can see the significant differences for 6%. I think pengguna mesti berbijak sebab apabila like one example, one restaurant they implement service tax and 6% upon service tax. Tapi apabila kita ambil like restaurant is actually we have to go and serve ourselves, so this restaurant is not very honest, and we have to go and they implement service tax and also GST, but we have to go and take our food. So I think we need to be aware. I think now as a Malaysians sekarang lebih we take note more because of GST. We look at the bill more properly. I think that's a very good as a pengguna, yeah. Terima kasih Samantha kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Terima kasih. Baik, dan kita juga akan cuba dapatkan sedikit lagi. Okey Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah berapa lama Kak berniaga di sini? Lebih dari 10 tahun.
Baik, mungkin akak boleh kongsikan kepada kita adakah perbezaan yang akak dapat lihat sebelum dan selepas pelaksanaan GST? Perbezaan pasal ni tak ada, belum lagi. Tapi kalau pergi makan restoran dah ada dah. Pergi market ada. Itu aja. Tapi kalau saya macam keropok ni tak ada lagi. Belum ada perubahan. Baik, kalau dari segi macam ayam, ikan, sayur dan sebagainya, kalau dekat sini ada tak? Ayam di sini biasa harga. Sama dengan supermarket. Tapi pandangan makcik kira okeylah. Ini keperluan untuk kerajaan dan untuk rakyat. Kita nak supaya Malaysia kita maju, makmur, supaya dunia semua kenal kita Malaysia. Okey, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Okey, baik, itu adalah antara serba sedikit pendapat mengenai perbezaan harga selepas dan sebelum pelaksanaan GST, dan saya kira sebenarnya jika kita fahami sebenarnya pelaksanaan GST ini lebih bersikap telus dan adil dan memberikan keuntungan kepada pendapatan ekonomi negara di masa akan datang, dan saya juga berharap agar kita sama-sama rakyat Malaysia dapat memberikan kerjasama untuk membantu dan menyokong usaha kerajaan ini, dan sekiranya dapat dikesan ataupun dilihat peniaga-peniaga yang cuba untuk mengambil kesempatan di atas pelaksanaan GST ini, sama-sama kita membuat aduan ke pihak yang bertanggungjawab agar kerajaan akan terus, Malaysia akan terus maju dan sistem pencukaian negara akan lebih telus dan adil di masa akan datang, insya-Allah. Dan sekian saja daripada saya, Diana Wai, dari Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Terus saja ke rakan tugas di studio, silakan. Terima kasih dia meninjau harga barang, mendapatkan pandangan daripada orang ramai. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Encik Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Pencukaian Malaysia. Persoalannya, mungkin ada peniaga yang memberi alasan bahawasanya kenaikan harga itu disebabkan kos operasi atau kos penyelenggaraan yang meningkat. Ya, sebenarnya GST ni kalau kita tengok kos operasi tidak meningkat. Sebenarnya sepatutnya dia turun. Saya bagi contoh sebagai satu syarikat lah, kata satu perniagaan tu kan, dia ada kos telefon dia, ataupun dia punya kos peguam ke apa semua kan. Kesemua kos-kos ni dulu ada cukai perkhidmatan sebanyak 6% dan ada cukai jualan sebanyak 10%. Kita ambil bil telefon lah, kata dulu harga dia RM1,000, kata bil contohnya, ada 6% punya cukai perkhidmatan, maknanya dia RM1,060 kan, RM1,600 lah. Okey. So dalam keadaan yang dulu sebelum GST, kos sebanyak RM1,060 dan RM600 tu dia tak boleh claim sebagai dia punya input tax, dan dia dikira sebagai perbelanjaan. So bermakna kalau kita tengok legal fee contoh, kalau peguam tu charge, accountant charge ke apa semua kan, kesemua ni memang ada service tax. So dalam era GST ni kesemua ni dia boleh claim balik. Bermakna kos, cuma mungkin ada isu sedikit lah kos pematuhan GST ni. Kita nak cakap dia punya sistem nak kena upgrade, accounting system kena upgrade kan, kena ada staff apa semua. Tapi kesemua tu memang kerajaan bagi double deduction dari segi income tax atas dalam Akta Cukai Pendapatan, kos untuk pembelian hardware komputer tu, upgrade dia punya accounting system apa semua dapat boleh tuntut balik, kita boleh claim balik dari segi income tax. Dan dari segi kos untuk hantar pekerja-pekerja staff dia, ada accounting staff pergi training apa semua, dapat double deduction, maknanya dapat potongan cukai 2 kali. So kesemua ni merupakan insentif yang diberikan oleh kerajaan. Namun besar kemungkinan ada jugalah sedikit peningkatan dari segi kos. Kalau kita tengok contoh macam dalam buku panduan pengguna tu, harga roti canai sekeping, kalau dulu harga dia RM1 kan, dikata akan mengalami kenaikan RM1.02. Kemudian akan mengalami kenaikan sedikit, tapi tidak signifikan. Dan saya rasa macam contoh yang tadi kan, yang pergi ke pasar beli apa semua kan, saya rasa benda tu satu tindakan yang bagus kita sebagai pengguna. Sebab kalau kita masuk kat pasar tu, pasar tu, kesemua barang-barang tu memang zero rated, tak dikenakan GST. Dan kalau kita tengok dari segi harga barang-barang kan, apa semua tu, kebanyakannya memang dikecualikan dari segi GST ataupun di zero rated kan. Betul. Dan ialah macam Encik Abdul Aziz katakan tadi berkenaan dengan harga rokok lah contoh, yang telah pun dimasukkan harga GST sekali dalam harga tersebut. Namun ada juga peruncit di luar lah, khususnya di kawasan luar bandar. Dia dah tahu harga rokok tersebut dah pun dicampur dengan GST, namun dia naikkan harga dengan alasan GST pula.
itu memang satu peniaga yang tidak bertanggungjawab lah. Kan memang banyak peniaga-peniaga khususnya diorang ni memang ambil kesempatan menggunakan GST sebagai alasan untuk menaikkan harga. Yang pentingnya sekali lagi saya bagi tahu pihak kerajaan khususnya KPDNKK perlu ambil tindakan. Sebab perlu bantu dan perlu dia kena defend lah. Dia kena bantu untuk jaga rakyat ni supaya tidak tertipu oleh peniaga. Saya tengok dalam buku panduan di KPDNKK saya sempat tengok dari segi yang anti pencatutan tu, bermakna kalau sekiranya satu-satu entiti perniagaan tu memperolehi keuntungan yang berlebihan, keuntungan margin bersih yang terlalu tinggi daripada apa yang sepatutnya, pihak kerajaan, pihak KPDNKK boleh ambil tindakan. Dan saya rasa dia punya denda tu pun bukan murah tu, denda dia tinggi. Cuma sekarang ni saya rasa alhamdulillah pergerakan dari segi operasi bilik gerakan anti pencatutan di KPDNKK memang duk bergerak, dan kita tunggulah kan yang mana yang tak ada bertanggungjawab tu saya rasa patut dikenakan tindakan lah. Tadi ada dikongsikan ada pengguna yang kata di restoran dah mula dah ataupun dah terasa lah GST tu. Ada isunya sekarang ni berkenaan charge perkhidmatan tu. Macam mana? Yalah, memang charge perkhidmatan ni ataupun service charge ni rakyat kena faham, charge perkhidmatan bukan duit kerajaan. Bermakna dia bila kita bayar 10% service charge tu, bila kita bagi kat restoran pergi makan tu, yang 10% yang dikutip oleh outlet restoran tu dia tak sampai kepada kerajaan. Bermakna dia digunakan oleh restoran tu dulu. Contoh kalau kita pergi makan harga RM100, dia akan charge 10% service charge, lepas tu dia charge lagi 6% service tax dulu. Kan? So kalau dulu 100 campur 10% campur 6% service tax. Sekarang ni apa yang berlaku, RM100 campur 10% service charge juga campur dan 6% GST. Kita boleh memilih untuk tak bayar tak charge perkhidmatan? Yalah, dia tak regulated. Tapi kan problemnya memang dah ada dalam senarai tu, dah ada dalam bil tu. Problemnya kita dah makan tu. Lepas tu kita nak pergi. Jadi nak bergaduh ke apa dengan kan. Tapi kalau ikut dari segi undang-undang, kita boleh tak bayar. Kita boleh tak bayar service charge tu. Dan saya rasa dalam definisi anti pencatutan tu, dia ada sebut tentang charge. Charge tu termasuklah charge yang dikenakan oleh perniagaan tu kepada pengguna. Bermakna mungkin KPDNKK boleh tengok definisi charge dalam akta pencatutan tu, dan mungkin boleh membantu rakyat lah dari segi saya rasa jangan blame rakyat lah, jangan blame kerajaan kena charge 10% sampai 6% kan. Sebenarnya dulu pun dah ada. Dulu pun dah ada, cuma sama aja kan. Cuma sekarang ni sebab GST ni kita lebih teliti sikit lah, lebih peka lah, kita lebih berhemah lah, kita cek boleh betul. Baik, itu perkongsian yang menarik Edwin. Kalau lepas ni kalau ada masalah dengan bil ke apa ke, boleh tanya Tuan Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan. Jadi anda juga boleh dapatkan buku ni, Panduan Harga Pengguna, sangat berguna untuk kita semua. Di sini ada disenaraikan harga-harga barang yang kekal naik dan turun sebagai panduan. Jadi ini boleh mengelakkan kita daripada terpedaya oleh peniaga sebenarnya. Okey.